Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar puji kepadanya yang banyak, di mana nikmat yang dikurniakan kita kepada kita iaitu nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai-bagai nikmat. Dia kurniakan kita hidayah, dia kurniakan kita nikmat-nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup, di mana kita merasai nikmat hidup yang terbesar yang Allah anugerah, iaitu dengan kita memahami hidup itu adalah menunjukkan keesaan dirinya, ketunggalan dirinya. Bukan kita merasakan hidup tu kepunyaan hak kita. Tetapi bila kita mengetahui benar-benar hidup ni adalah hak Allah, yang mana kita tidak memiliki apa-apa, iaitu makam kita, pakaian kita adalah pakaian menidak adakan, belum ada apa-apa. Jadi bila ada dia, adanya kita menunjukkan dianya yang ada. Itu kesyukuran yang amat sangat. Di situlah tempat yang nak dilihatkan ahsanu amalah. Di situlah Allah akan menilai, di situlah ahsanu amalah. Di situ rahsia je. Letaknya di dalam qalbun kita. Bila kita faham tu maka baik. Sebab niat kita dah kita mengetahui niat kita tu lillahi ta'ala, ataupun lillahi ta'ala tu menunjukkan tak ada kita, dialah semata-mata. Jadi rasakan betul-betul itulah tempat yang dipanggil maqam mahmud, makam yang paling tinggi, yang tak ada makam syurga yang paling tinggi lagi, iaitu yang lebur dalam keasyikan dengan Allah hingga tiada kedirian. Sekarang kita ni, kebanyakan daripada kita ni, kita tak mencapai makam kedudukan tu. Kita hanya mementingkan di ufuk-ufuk, maknanya di luar-luaran aja. Kita menampakkan amalan-amalan luar. Sedangkan ahsanu amalah, amalan-amalan yang baik itu adalah amalan-amalan yang bersumber daripada dalam, iaitu dikatakan dalam qalbun, iaitu yang dikatakan kita tahu dialah yang beramal, dialah yang memuji dirinya, dia yang menyebut dirinya, dia yang berkehendak. Semua kita akan di dalam tu nanti merasakan dia aja, tak ada kirian gitu. Di dalam diri kita tu. Udbudillah ka'annaka yarah. Udbudillah ka'annaka yarah. Beribadahlah, udbudillah, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah. Ka'annaka, seolah-olah yarah, kamu melihat Allah.
Itu hadis Nabi SAW. Itu sifat ihsan. Dan sebaliknya kalau kita kaji kan, ada sambungan hadis itu lagi. Tapi cukup kita berhenti di situ dulu sebelum kita menyambung. Ya, hadis itu mengatakan, "Budillah ka'annaka yarah." Sembahlah, budillah. Ataupun bahasa kita, ibadahlah kamu. Kalau kata sembah je, kita ingat nanti waktu solat dia kan. Tapi kalau dipecahkan, ibadah. Maknanya umum 24 jam. Mesti kita ka'annaka. Seolah-olah yarah. Melihat memandang melihat. Jadi macam mana rahsia tu tadi? Hadis tu tadi. Jadi setiap kali hidup kita, kita mesti merasakan seolah-olah. Apa makna seolah-olah? Ka'annaka. Seolah-olah engkau. Seolah-olah engkau yarah, melihat Allah. Budillah ka'annaka yarah. Ibadahlah kamu. Ibadahlah engkau seolah-olah engkau melihatnya. Macam mana cara nak melihat Allah tadi? Tak mampu kita. Betul? Tak mampu. Tapi bila rahsia ni dikupas disingkapkan oleh Allah, maka Rasulullah SAW dapat melihat Allah. Jadi dengar baik-baik. Dengar baik-baik sini. Jadi tidak ada. Kita kena gunakan penglihatan Allah. Dalam Al-Quran tu ada mata Allah Ta'ala. Jangan bila kita disebut mata Allah Ta'ala, kita bayangkan mata Allah Ta'ala macam ni. Cuma Allah tashbih, membuatkan mata kita ni supaya kita tahu Allah memiliki penglihatan. Betul? Maknanya yang membuatkan mata kita siapa? Allah. Sungguh pun kita ada mata, penglihatan kita tak ada. Tapi sebenarnya mata pun dia juga yang menjadikan supaya kita nampak mata ni bukan mata yang melihat, tapi penglihatan Allah. Maka tu kita katakan ayat ni mata Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran ada mata Allah Ta'ala, ada tangan Allah Ta'ala. Apa makna tangan tu? Bukan tangan macam tangan. Tangan tu maknanya kita ada tangan, tapi kekuatan siapa? Kudrat Allah. Jadi dimaksudkan tadi tangan Allah, yadullahi faqri, tangan Allah di atas tangan engkau. Bukanlah tangan yang kita kekuasaan Allah, kita berjanji bahawa yang ada kekuasaan Allah, yadullahi faqa aidihim. Kita sentiasa menggunakan kudratul Allah. Jadi kita yang menukar, kita rasa kudrat kita. Sebab kita tak cari jalan mengenal diri, mengenal Allah, kita tak nampak. Kita dah menggunakan tangan Allah. Kudratul Allah lah maksudnya. Ayat tu kan mutasyabihat ataupun tashbih. Jadi perlu kupas supaya jadi muqamat, supaya jadi tanzih. Jadi yang dikatakan tadi, kita tadi udbudillah ka'annaka yarah. Ibadahlah kamu, menyembahlah kamu. Sifat ihsan tadi kan? Seolah-olah engkau, seolah-olah engkau. Rasulullah kata. Faham betul-betul? Faham betul-betul? Seolah-olah engkau. Kenapa seolah-olah tu? Apa makna seolah-olah? Itu kudratullah. Itu anugerah Allah. Seolah-olah tu nak datangkan seolah-olah engkau melihat tu mesti memiliki la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La engkau tak ada, aku tidak memiliki penglihatan. La kita tak memiliki
penglihatan. Itu kena buangkan dulu. Kalau kita melihat dengan penglihatan yang kita mengaku itu tadi, kita tidak akan nampak seolah-olah Allah. Faham tak? Ka'annah engkau tak akan dapat didatangi kudrat anugerah Allah yang seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau tak akan dapat seolah-olah tu anugerah daripada Allah. Tapi engkau kata, lah, tak ada aku penglihatan. Wahuwa yubdiku. Barulah datang penglihatan Allah. Jadi engkau melihat Allah. Jadi yang melihat Allah hanya Allah. Baru engkau dapat tu rahsia dia. Faham tak? Tapi kalau tak matikan diri, rasa ada lagi penglihatan, kita tak akan dapat melihat. Kita tak akan dapat melihat Allah. Itu rahsia nak melihat Allah. Bukan menggunakan penglihatan yang kita mengaku ni tadi. Kita kena buang, kita tak memiliki. Perlu bersihkan tu betul-betul, baru datang nanti penglihatan Allah. Wa huwa yudbrikul ab. Bila datang penglihatan Allah tu, baru datang ka'annaka. Seolah-olah tu datang. Seolah-olah tu datang. Bila kau dah tukar, kau tak ada penglihatan, aku tak ada, ya Allah. Jadi kita melihat tadi Allah dengan ka'annaka, seolah-olah yang Allah bagi kudrat anugerah pada kita untuk kita melihat. Bukan kita melihat sebenarnya. Dialah yang melihat. Dia dengan diri dia. Lebur tak? Lebur dah, tak ada. Barulah kita dapat yarah, melihat Allah. Faham tak? Begitulah cara dia. Bila nak mengangkat takbiratul ihram Isra wal Mi'raj. Perjalanan itu diperjalankan oleh siapa? Dia juga yang panggil. Dia juga yang nak bawa. Ke mana tu? Sijratul Mun, tempat muqaddas itu, tempat lembah yang suci. Tanggalkan semua di diri engkau. Dua terompa, iaitu keinginan kau pada ni dan juga diri engkau sendiri matikan. Ada pertama, binasakan semua. Kemudian diri engkau kedua. Dua terompa maknanya. Baru engkau akan masuk ke lembah. Bukan beratus-ratus ribu kilometer. Itu diibaratkan sebenarnya benda tu kita tak boleh tempuh. Tapi sebenarnya nak tempuh tu, Allah nak memperjalankan kita dengan cara apa? Buang tu dulu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi an wa rafa'na. Baru dia naik. Baru naik. Wa rafa'na laka zik. Sebutan kita dia naikkan. Ada situ rahsia di mana para rasul, para nabi duduk di maqam tu 24 jam. Udbudillah ka'annaka yarah. 24 jam dia on. Bukan dalam solat sembah tu. Terbawa-bawa dalam dia sentiasa. Dia sifat yakin dia. Sebab dalam hidup dia dah tak ada kedirian dia. Dia sentiasa rasakan Allah. Dia melihat dengan penglihatan Allah. Dia mendengar dengan pendengaran. Dia berkata-kata dengan kalam. Dia muridun berkehendak atas kehendak Allah. Apa saja dia bergerak menggunakan kudrat Allah. Dia dah mahirkan dalam kehidupan dia. Dan Allah tu tahu makam dia betul-betul lebur. Inilah sebenar-benar fad'uli fi ibadi. Ini baru betul-betul hamba ku yang aku kata-kata ahsanu. Kau tipu pun dengan solat banyak dengan, tapi dalaman kau Allah tahu. Kedudukan kau dengan Allah tu Allah tahu. Jadi di dunia ni jangan kita membohong Allah Ta'ala. Kita boleh bohong malaikat, boleh bohong lain-lain, tapi kita tak boleh bohong Allah dan juga ahli dia. Para rasul, para nabi, dia tahu makam kita. Dia tengok kita, dia tahu. Para wali, dia tengok dalaman kita, dia tahu. Walau kau tunjuk PhD ni, kau minta maaf saya cakap, bukan nak ini orang PhD. Walaupun kau kata, tapi kau tak memiliki makam ni. Ihsan tadi, makam sifat ihsan.
ka'anna engkau seolah-olah yarah, betul-betul melihat Allah. Kau dapat dah anugerah ni. Seolah-olah ni, ka'annaka ni anugerah Allah. Kalau kita solat tak ada dapat seolah-olah melihat Allah, ka'annaka yarah ni, itu bukan boleh kita buat-buat. Ini perlu kita tukarkan, tak ada diri kita. Tak ada melihat ku, baru datang penglihatan Allah. Jadi kita melihat dengan penglihatan, dialah melihat diri dia, barulah. Bukan kita melihat Allah. Kita tak mampu lihat. La tudrikuhul absar. Tak ada engkau ni penglihatan. Cuma engkau yang rasa macam engkau melihat. Maka tu engkau rasa engkau melihat tu jadi penglihatan kau, jadi penglihatan yang buta di dunia. Faham nak apa? InsyaAllah. Jadi kita ulang balik yang dikatakan bodillah tu, sembahlah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, sembah ataupun ibadah ni umum. Jadi kita nak pakai mana? Kalau sembah, ubudillah, itu kurang berapa tepat tafsir. Tapi kalau ubudillah, mana ibadah. Ibadah ni daripada bangun tidur sampai dalam nak tidur, hingga tidur tu sendiri ibadah. Tapi lebih tepat kita kena pakai ubudillah tu beribadah lah. Iyyaka na'budu kan kita kata kepada engkau lah aku sembah kan, budu. Tapi sebenarnya kepada engkau lah aku beribadah. Itu lebih tepat lagi untuk kita fahami. Kalau kata kepada engkau aku sembah, seolah dalam solat dia kita sembah Allah. Betul? Jadi lebih tepat dia ubudillah atau iyyaka na'budu, kepada engkau lah aku beribadah. Maknanya 24 jam. Bukan ibadah tu, ritual tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, qiyamul lail tadi kan. Itu ritual maknanya atau cara Rasulullah. Tapi sebenarnya dia umumnya 24. Ibadah tu keseluruhan 24 jam ibadah. Maknanya macam mana kita nak menjaga. Nak menjaga tu, jadi ritual tu salah satu nak menjaga dia. Yang paling baik sekali. Jadi Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW satu anugerah yang terbaik untuk menjaga tu. Kan sepatutnya 50 rakaat ni kan. Berapa? Dikurang-kurangkan sampai berapa kali kan. Jadi itu pun banyak yang tak buat. Tak faham kan. Tapi kalau dia faham, sebenarnya 24 jam kita ni ibadah, supaya kita tak lalai. Setiap masa kita seronok dengan Allah SWT. Sebab kita tak menjumpai tempat yang paling seronok. Ibadah ni, ubudillah ni, beribadah pada Allah ni, seronok dia tu tadi kerana di situ tempat asyik. Maka tu dia katakan dia ka'annaka, seolah-olah sama seertinya dengan apa tu? Seakan-akan. Seolah-olah seakan-akan. Macam mana tu? Jadi kita tak pernah lihat Allah. Macam mana kita nak seolah-olah kan, nak seakan-akan kan? Kalau seorang tu katalah presiden, contoh presiden siapa ni, Turki tu apa? Yang terkenal tu presiden Turki sekarang ni. Siapa ni? Kira kita cari, apalah, senang ceritalah. Piramli, contoh kita dah lihat gambar dia, contohlah kan. Kita dah kenal dia. Jadi kalau tak ada pun dalam tu, kita dah simpan dalam memori kita, betul? Jadi kita boleh hadirkan seolah-olah atau seakan-akan dia tu ada, betul? Tapi Allah SWT laisa, dia tidak boleh kita nak seumpamakan.
Jadi macam mana yang kita kata ya roh nak melihat tu? Ya roh. Ka'annaka seolah-olah seakan-akan kita nak lihat. Maka tu saya cakap tadi, seakan-akan seolah-olah tu anugerah Allah. Allah tu yang sendiri akan bagi penglihatan dia kepada kita. Barulah kita boleh yakini. Bukan kita yang boleh melihat, tapi sebenarnya dialah melihat dirinya. Maknanya, kita dah tak ada dah. Maknanya yang ada, dia melihat diri dia. Dia dengan diri dia. Itu yang dikatakan ka'annaka yarah, engkau melihat. Sebenarnya, dialah melihat dirinya. Dia dengan diri dia tunggal. Bila kita dah dibagi oleh Allah penglihatan. Bila kita tahu kita tak punya penglihatan. Jadi setiap penglihatan itu yang datangnya daripada Allah, maka di situlah dinamakan ka'annah, seolah-olah, maknanya seakan-akan dah datang anugerah Allah. Kudrat dia datang. Kekuasaan Allah datang. Dalam kekuasaan tu ada kekuasaan penglihatan. Jadi bukanlah kita kuasa melihat, tapi kuasa yang melihat tu adalah dirinya sendiri yang melihat dirinya. Jadi yakin tak kita? Yakinlah. Terus kita 24 jam duduk di situ. Mana pun kita pergi, mana pun kita berada, sentiasa dia dengan diri dia. Kita dah dapat yarah dah. Kita dah dapat melihat dia. Sebab kita dah dianugerahi oleh Allah ka'annaka, seolah-olah. Tu. Tapi kita tak boleh kita nak seumpamakan dia. Sebab dia laisa kamitslihi syai'un. Tapi bila dia dah datang tadi memberikan tadi penglihatan kepada kita, maka melihatlah kita dengan penuh keyakinan dengan menggunakan penglihatan kudrat dia. Kudrat, kekuasaan, penglihatan absar tadi dia bagi pada kita, maka kita melihat, tak ada kita. Yang melihat tu dia. Itu rahsia dia. Maknanya kita dah dapat yang dinamakan penglihatan yang sejati. Jadi maka akan keluarlah perkataan satu lagi, dia punya ibu dia, fainama tuwallu fasamma. Maka kita telah berhasil dianugerahi oleh Allah. Apa berhasilnya? Di mana pun kita hadap, ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Semua kita nampak, melainkan di mana pun kita pergi, tashbih kita dah nampak. Di sebalik tashbih tu tanzih. Dia menyatakan menerusi tashbih, iaitu sebenarnya dia tanzih. Jadi lengkap. Jadi ke mana pun kita pergi, wa huwa ma'akum ainama. Jelas. Maknanya nyata. Maknanya tidak boleh kita katakan kita tidak melihat Allah. Kita melihat Allah dengan penglihatan Allah, iaitu kebenaran hak dia yang memberi kepada kita. Bukan kita melihat dengan kebatilan kita. Kita batil lah, tak punya penglihatan. Jangan melihat dengan diri kita, keakuan diri. Melihatlah dengan wahwa yudrikul. Sesungguhnya dia yang memberikan kita penglihatan. Jangan mengakui, baru kita akan dapat jelas nampak. Fa'ain nama, kemana pun roh kita bawa, dalam kubur ke, mimpi, alam mana pun, tetap kita akan nampak. Di sebalik tasbih yang dia tajalikan, kita nampak dialah. Tapi bukan tasbih tu dia. Di sebalik dia nyatakan tu, kita nampak mata penglihatan yang belakang tu tadi. Iaitu dialah yang nak menyatakan. Macam Nabi Musa, dia nyatakan menerusi cahaya. Tapi Musa tahu bukan cahaya tu Allah. Tapi tasbih berbentuk bercahaya. Dan Rasulullah berbentuk lelaki yang muda. Rasulullah cerita dia jumpa Allah Ta'ala kan. Tapi dia kata, setiap kali aku nak ceritakan wajah, Allah lupakan. Itu rahsia. Tapi jangan kata, maknanya Rasulullah Isra' Mi'raj pergi Sidratul Muntaha, rahsia dia berdua, dia nampak bentuk lelaki yang muda, indah tu. Mana Allah tu macam manusia juga. Janganlah kita kata gitu. Dia tasbih.
Menyatakan menerusi, tapi bukan. Macam tadi kipas kita nampak. Kita dah tak nampak, kita nampak sebab dan apa sahaja sekalian alam yang Allah nyatakan, menunjukkan nyata dia. Jadi tak ada masalah kalau kita dah mengaji ni. Allah nak menyatakan pada diri kau bentuk macam mana Allah. Bukanlah makna kalau kita nyatakan Allah tu bukan. Itu bukan. Dia tidak boleh seumpamakan. Tapi bila dia nyatakan tu, janganlah kau nampak dia nyatakan yang benda kipas tu, kau nampak kipas. Dia cuma cerita kipas, tapi dia nampak di sebalik tu adalah. Itu nak kena kita faham. Tu banyak orang salah faham dia kata. Bukanlah Allah tu bila dia nyatakan bentuk Allah gitu. Allah menjadikan bentuk afal-afal ni supaya kita tahu. Kan? Kita tak boleh umpamakan Allah tu seperti afal tu. Tapi kita kena tahu dia yang menjadikan afal tu, bentuk tu. Tapi bukan bentuk tu Allah tu berbentuk tu. Dia jadikan kita, Allah bentuk macam kita juga. Bukan. Dia nak jadikan bentuk ni supaya kita tahu siapa yang membentuk musawwiru tu tadi. Jadi kita nampak, kalau tu kita nampak sebalik. Allah tak juga kita nampak. Nampaklah. Kita melihat dengan penglihatan Allah. Nyata. Mubinan. Jelas. Jadi apanya yang kita rasa macam kita maknanya tak melihat Allah? Bukan kita menerka, bukan meneka-neka Allah, bukan menerka, nyata. Bukan agak-agak Allah ni, bukan agak-agak, jelas, nyata, hakul yakin. Yang ada nyata hanya Allah, kita semua binasa. Kalau kau rasa macam ada lagi kau melihat Allah, kau tu bukan melihat Allah namanya. Dia nak melihat Allah mestilah tak. Kau tak ada penglihatan, cuba hilangkan penglihatan. Hilangkan, kau tak memiliki melihat. Nanti bila dia bagi lihat baru kau tahu. Baru kau nampak semua nanti Pak Ainama tuwalu sama. Jelas. Itu kita dah kaji berapa banyak dah Pak Ainama tuwalu sama jugalah kita nampak pedang ni. Kita tak nampak pedang tu, kita nampak besi ni siapa jadikan? Ya. Di sebalik dia nyatakan tasbih tu, kita mengolah teruslah. Tu. Macam Toy tempoh hari kata ni baju. Kalau kita betul nampak baju ni, pakaian ni, kita nak nampak Allah yang bagi pakaian sebab kita tak nampak baju ni, kita nampak benang, nampak pokok kapas, nampak siapa yang menjadikan pokok tu. Jadi Allah tak bagi pakaian bagi kita. Kita akan nampak Allah dulu, betul? Tapi kalau kita tak menggunakan penglihatan Allah, kita tak dapat anugerah ka'annaka tadi. Seolah-olah. Seakan-akan, seolah-olah. Kita tak dapat anugerah daripada Allah tu. Jadi kita nampak benda tu, azablah kita. Kita tak nampak. Itu dia nyatakan semua sekian alam, menyatakan diri dia, tapi kita tak nampak. Salah tak? Salah lah. Maknanya kita tak ibadah pada Allah lah. Penglihatan kita pun dah gagal. Mata kita pun dah buta dah. Sebab tak melihat Allah. Dan siapa kat dunia ni tak dapat melihat Allah, buta, a'ma. Di akhirat nanti dia lebih dan mereka ni yang tersesat di jalan yang benar. Dalam perjalanan dia sesat. Sesungguhnya bukan mata ni, tapi mata hati dia tak dapat memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak berapa lama dah kita ni buta dengan Allah Taala. Sedangkan Allah tak pernah lagi berpaling pada kita, sentiasa mengetahui. Tapi kita selalu lupa pada Allah. Buta pada Allah yang selalu memandang kepada kita. Tutup mata kita, hilangkan penglihatan kita, mintalah penglihatan Allah. Baru kita akan nampak Allah sentiasa melihat kita. Dan Allah sentiasa, dia kata, dia mengetahui. Wahwa bikulli syai'in, kuasa dia. Seluruhnya dia mengetahui kuasa dia. Untuk dia mengetahui semua yang dijadikan. Tapi kita tak merasakan bahawa Allah tu memiliki mulk, kerajaan yang dia mengetahui semua.
Jadi bilanya kita nak rasa malu pada Allah? Bila kita nak rasa betul-betul berakhlak betul-betul dengan Allah? Kalau kita tak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, kita hidup kita ibadah macam biasa, tapi kita tak berakhlak betul-betul dengan Allah. Melihat masih lagi kita tak nampak Allah lagi, kita nampak jadi nyatakan tu beras tu, kita kena nampak siapa yang jadi. Tak, kita nampak beras juga. Makna kita dah tak mentauhidkan pandangan kita waktu tu. Pandangan kita. Dan banyak pandangan kita dah hijabkan. Dia kita nampak masih lagi menampak beras, nampak lagi. Nampak apa saja dijadikan, kita tak nampak yang menyatakan. Kita nampak benda yang nyata. Kita tak nampak siapa yang menyatakan. Itu menunjukkan mata kita telah buta daripada memandang Allah. Ketika di dunia lagi Allah Ta'ala kata siapa yang buta, di akhirat lebih teruk buta lagi. Sesat je. Bukan matanya buta, mata hati dia tak nampak. Dia tak mandang dengan la tudrikul abs wa huwa. Jadi, susahnya. Yes, susah. Kalau kau buat, kau yang beruntung. Sebab Nabi Muhammad SAW dia ajarkan sahabat-sahabat umat dia di waktu tu semua gitu. Dan Nabi Muhammad nak sampai kepada kita pun begitu. Tapi sampai ke kita, mata pelajaran ni dah di momok-momokkan, ditakut-takutkan. Jangan kau jadi belajar ni jadi gila kau nanti. Nanti kau ni mengaku Tuhan, nanti kau kena pancung ni macam Alas, macam Siti Jenah dan banyak Hamzah Al-Fansuri lah, macam-macam. Ini kau terlebih-lebih sangat kaji ni. Dia momok-momokkan hingga kan pelajaran ni tak ada dalam universiti. Yahudi dah ambil alih. Universiti Islam kan, Azhar, dia tak original macam dulu-dulu punya belajar. Mesti ada ni. Mesti ni dimasukkan dulu. Baru diisi dengan ilmu-ilmu lah. Sebab ni penting. Walaupun di Awaluddin Ma'rifat, awal-awal mengenal ada agama adalah mengenal diri, mengenal Allah. Tapi orang dulu dia 4-5 tahun dia bagi ni dulu, bagi adab-adab dengan guru, adab-adab dengan apa ni Allah Ta'ala, akhlak. Dia panggil apa sampai? Suluk dengan adab-adab dengan guru, suluk dengan Allah, belajar adab dengan Allah Ta'ala. 4 tahun. Belum kitab lain-lain. Kalau dulu-dulu punya pelajaran yang betul-betul. Dah boleh ni baru kadang sampai disuruh mati sebelum mati. Untuk nak dapat khatamkan ni tadi, suluk mengenal diri, mengenal Allah. Suluk. Dia bagi ujian mati sebelum mati dulu. Dia tanam kau hidup-hidup ke contohnya. Dia suruh duduk dalam gua ke 40 hari ke 2 bulan ke. Orang dah lupa dah kau, dah hidup ke mati lantak kau. Tu. Dia belajar kau betul-betul kau dengan Allah Ta'ala dalam hutan ke, dalam gua ke, apa, tepi sungai ke, apa benda, atau gua ke. Dia ajang. Betul-betul kau dengan Allah. Dah betul-betul baru diisikan dengan ilmu-ilmu fiqah ni. Baru mantap. Tapi kalau engkau tetap dengan Allah, tak lulus lagi, dia tak boleh ajar yang ni lagi. Nanti engkau akan salah gunakan hukum-hukum ni tadi. Sebab engkau tak takut dengan Allah. Asas tu tak kuat. Kau ambil yang lain-lain, tahu tiang sebatang runtuh, tak boleh jadi rumah. Jadi tetap juga ambil cara Rasulullah SAW ajar para sahabat mula-mula. Tetap diajarkan tahu mengenal diri, mengenal Allah. Ini yang kita sekarang ni jadi gagal masyarakat kita, sebab kita tak ajarkan ni dulu. Apalagi guru-guru sekarang jarang yang kita dengar. Semuanya, bukan saya cakap apa, bila nak masukkan silver pelajaran ni dalam madrasah ataupun pondok-pondok dia jadi asing benda ni. Dia kata apa? Kita nak masuk silver pelajaran baru yang macam ni, kita kena refer kepada kementerian apa ni, pelajaran Malaysia. Kalau tak lulus kita, kan kau swasta. Tak, swasta pun kena. Ya Allah. Nampak? Punya kuat mainan Yahudi itu sampai dah orang kita sendiri pun yang mentadbir pun tak mampu nak
nak bawa benda yang asli ni tadi, tak nampak. Tu tengok macam mana. Apa akan jadi anak cucu kita? Kalau bila pengenalan diri kita dengan Allah gagal, tak payahlah cerita lain lah. Tak adanya kekuatan umat Islam kalau kenal diri, kenal Allah tak beres. Sebab kekuatan Rasulullah kata, kekuatan kita adalah tauhid. Kenal Allah, kenal diri. Itu kekuatan. Ya. Itu ibu dia. Kalau kita dah tak kenal Allah, kita buat ibadah macam mana, bukan tak boleh. Kita akan mensekutukan Allah. Sebab apa? Ibadah kita nak upah. Ibadah kita bukan kerana Allah. Mulut dia kata Allah. Tapi kita nakkan sesuatu di sebalik kita, gagal kita. Kita jadi manusia yang wala yusyrik ibadat. Allah tak tekan, tak, jangan kau ibadah pada aku, nakkan sesuatu. Walaupun kau minta tu baik syurga, tapi tetap syirik juga bagi aku, kata Allah. Habis macam mana? Engkau melulu kepada aku, tak ada diri engkau. Barulah betul engkau yang dikatakan betul-betul engkau mengikuti betul-betul. Budilah, kau betul-betul beribadah kepada aku. Kau betul-betul menyembah pada aku. Sebab engkau budillah. Maknanya kau betul-betul nakkan kepada Allah, tak ada diri engkau. Baru dianugerahi ka'annaka yarah. Engkau seolah-olah, sebenarnya bahasa tu ka'annaka seolah-olah tu engkau dapat anugerah. Anugerah Allah apa? Allah dah leburkan diri engkau, engkau melihat dengan penglihatan Allah. Tentulah engkau dapat lihat Allah, sebab yang boleh melihat Allah hanya penglihatan Allah. Yang boleh asyik dengan Allah. Kau dah dapat duduk situ lah. Yang memiliki kudrat, yang bergerakkan kau semua Allah, bukan? Kau dah tak rasa dah. Seakan-akan tu bahasa tu sebenarnya kita tak ada bahasa nak lebih tepat tau. Macam manunggal yang kaulah gusti lah. Menunggal. Sebenarnya bahasa tu bukan maksudnya dia menunggal tu maknanya dia menyatu, bukan. Sebenarnya memang dia tak ada. Jadi seolah-olah tu sebenarnya memang dia bukan seolah-olah. Memang Allah dah anugerahkan. Dia tak boleh lihat. Jadi siapa yang melihat? Allah lah. Dia dapat gitu. Dia tak ada kirian dia. Maknanya. Jadi ka'annaka. Seolah-olah engkau. Nanti aku anugerahkan seolah-olah engkau. Bahasa tu menunjukkan ketunggalan juga. Dia punya sifir dia tadi. Jadi keberuntungan bila kita dah dunia lagi, kita tak buta dengan Allah. 24 jam kita sentiasa merasakan berkehidupan dengan Allah. Sayyidina Ali kata, hidupku, ibadahku, solatku, segala apa pun yang aku buat, engkau ya Allah. Lillah, billah. Lillah, billah. Engkau dan tenggelam, tak ada aku billah. La haula wala quwata illa billah. Lillah, billah. Nanti dia bergerak, dia sentiasa rasakan tak ada diri dia. Macam mana nak cakap lah? Waliyatalataf wala yus'id. Dia sembunyikan alam mahada dia. Lepas dia tahu semua cerita-cerita apa semua. Quran dia baca kepada kita, dia dah pecahkan. Sini kehendak Allah Ta'ala gini, kudrat Allah Ta'ala gini, dia boleh pecahkan. Tapi takut orang tak sanggup mendengarkan dia. Dikupaskan huruf alif, titik ni, semua dia jelaskan. Tak ada tersembunyi dah. Bila kau dah dengan Allah lebur, mana ada tersembunyi lagi? Kau pecahkan kehendak-kehendak Allah. Dalam Al-Quran tu ada kehendak-kehendak Allah. Ada kudratullah. Ada mata Allah Ta'ala dalam Quran tu. Ada tangan kekuasaan Allah. Semua dia tak tahu dalam Quran. Kat mana selok belok. Jadi sebab dia dah jadi semua dia dah nampak. Posisi iblis, posisi semua dah tahu. Semalam dah diceritakan. Itu semua satu pasukan. Dia tak nampak ni ada salah, ada betul. Dia dah nampak satu pasukan. Pasukan ni. Dia nampak. Semua dalam satu pasukan tu, iblis, malaikat, nabi-nabi, semua tu dalam satu pasukan tu, semua bertindak atas yadullah, kekuasaan. Semua atas kekuasaan Allah dia nampak. Tapi kalau orang tak tenggelam situ, dia tak akan nampak. Dia akan nampak iblis tu ada kekuasaan lain.
Seolah-olah bukan daripada kekuasaan Allah. Iblis pun bukan. Covid ni bukan daripada kekuasaan. Masih lagi nampak lagi benda tu, dia tak nampak siapa yang menyatakan. Masih lagi dia nampak yang nyata tu, dia tak nampak sebenarnya nak menyatakan. Tak nampak. Hidup dia dalam keadaan buta. Kelak nanti buta. Jadi kita beruntung, bersyukur kepada Allah SWT. Allah bukakan. Kita nak duduk kat situ lah. Yang tak ada pahitnya, Rasulullah kata. Betul-betul kita tidak mensyirikkan Allah. Sebab perkara yang menjadi kita syirik kepada Allah, nombor satu adalah keakuan diri tadi. Sebab sedangkan kita, makam kita ada lelah, pakaian kita lelah. Tak ada. Bila ada engkau rasa engkau yang ada, tu yang silap besar tu. Bila engkau dah rasa ada, mulalah engkau nak teman, kau nak tu, nah dia datang. Tapi bila cuma kau duduk di situ, ya Allah, baru kau tahu banyak benda yang kau silap. Ada perbaiki. Di situ Allah nak kita perbaiki supaya perhubungan kita hanya, pengharapan kita hanya 24 jam Allah. Sebab kita dah dibukakan oleh Allah, tak ada yang lebih sedap melainkan lebur dengan Allah. Wa amma bi'ni'matir, itu paling nikmat besar. Allah dah bukakan kita. Allah dah selamatkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Berikan, jangan patahkan balik aku keakuan diriku lagi, ya Allah. Tolonglah. Setelah kau dah selamatkan aku, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Selalu baca tu supaya Allah tetapkan, tegurkan kita, jangan kita patah balik. Ingat diri kita balik. Tolonglah, ya Allah. Aku kadang-kadang ni aku ingat lagi diri aku, ya Allah. Masih nak ingat diri aku, ya Allah. Masih aku nak nampak ni makhluk lagi. Masih lagi susah. Aku kejap aku boleh tukar nampak engkau dulu. Kejap aku nampak beras ni, beras aku nampak. Kejap aku nampak engkau dulu. Kejap aku nampak beras dulu, ya Allah. Kejap ada cahaya, kejap gelap lah, ya Allah. Tolong, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah. Aku tak nak. Engkau dah bagi tunjuk dah, tempat yang paling baik adalah engkau aja, ya Allah. Masih lagi memori aku ajak ke. Jadi kita kena berperang hawa, perang yang besar ni tadi. Nanti bila kita betul-betul sungguh-sungguh, Allah lah yang akan memudahkan kita. Allah, kita dah sungguh-sungguh tempuh susah tu, dalam susah tu Allah lah yang akan, Allah dah janji, la innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji. Pasti dia akan tolong siapa-siapa nakkan betul-betul pada aku. Sebab memang aku memang suka orang yang nak kepada aku. Wa ila rabbika, pasti aku akan pasti aku akan tolong. Jadi itulah. Bila Allah dah buka kan, jangan cari lagi tempat yang nikmat lain lagi, Jangan melampaui sangat. Sekadarnya seteguk kita mengasai nikmat yang di dunia ni, seteguk, dua teguk. Dan rasai nikmat yang sebenar-benar 100% tu di sisi Allah SWT. Hajarkan diri kita. Apa nikmat-nikmat pun ni semua kita kena kalahkan cepat. Sebelum dia mengalahkan kita, dia menghancurkan kita, baik kita hancurkan dia pelan-pelan. Kita kurang-kurangkan dia. Tu Nabi Ibrahim, anak dia dah makin dia rasa cinta Ismail tu, maka Allah suruh sembelih. Tujuannya bukan apa? Supaya betul-betul cinta dia tak makin berkurangan dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala nampak ni nanti kalau aku biarkan ni Ibrahim dah mula cinta ni nak mula kepada jadi kita pun kehidupan kita gitu. Kita kena tengok mula dah lebih sangat, kita kena sebelum Allah Ta'ala tadi cerita tadi sekadarnya kita cinta. Jangan nanti bila dia terlepas kita rasa macam tekanan tadi. Macam mana kita nak ajar? Kalau kita tak ajar sekarang, tak train sekarang, mana kita akan menghadapi keadaan gitu nanti. Tak boleh ridha. Ridha kita pada Allah. Tapi bila dia ambil yang lain, kita pun tak ridha juga. Mana ada dua kecintaan kita. Mana kita dah berbalah-balah ni sekarang. Nak Allah ke nak makhluk? Nak Allah ke nak keakuan diri? Kau rasa nak diri kau lagi? Cinta pada diri kau lagi? Jaga azab aku.
Engkau adalah hak aku. Bukan engkau tu hak engkau. Dan engkau memiliki hak-hak yang lain aku jadi, bukan. Engkau betul-betul hak aku. Jadi aku yang tahu urus diri engkau. Bukan engkau yang nak suruh aku menguruskan diri engkau. Allah Ta'ala kata. Kita dah faham. Ya Allah, minta maaf banyak silap aku, ya Allah. Aku suka ikut kehendak aku, masih lagi keakuan diriku, ya Allah. Padahal engkau yang tahu urus diri aku. Aku mana mandai, ya Allah. Minta maaf, salah besar aku, ya Allah. Bila Allah bagi kesedar, alhamdulillah, di dunia lagi Allah bukakan kita pintu-pintu mukasyafah. Dia bukakan, singkapkan, lalu dibukakan alam-alam pengenalan dengan Allah, alam gaib. Alhamdulillah, tapi syukur. Teruskan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Taala sentiasa memanggil kita mendengar penceritaan-penceritaan Allah Subhanahu wa taala, ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa taala, rahsia-rahsia Allah yang mana menyatakan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghala tujukan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, menghala tujukan yang mana diri dia sentiasa mengasyik, sentiasa mengesakan pada dia, yang mengesakan kepada diri keesaannya juga. Jadi penceritaan pada yang hadis Nabi yang bermaksud itu, beribadahlah kamu, seolah-olah kamu melihat Allah. Maknanya di situlah yang dikatakan kaitan di antara sebelum-sebelum ni. Saya pun tidak mengingat apa benda yang video-video yang lepas pun, tapi Allah Ta'ala mengungkapkan lagi olahan demi olahan dari itu. Banyak olahan Allah sebenarnya demi pengenalan dia, untuk pengenalan dia tu yang Allah Ta'ala banyak meletakkan pengenalan-pengenalan. Jadi seperti mana yang sebelum ni kita diceritakan oleh Ustaz. Jadi penegasan mengenai peperangan dalam diri kita itu. Rasulullah SAW pun mengajarkan bahawasanya dia sendiri pun memerangi umat dia, iaitu kedirian umat dia tadi tu. Dia pun sekali, Rasulullah pun sekali. Yang dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu maksudnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Maknanya apa maksudnya? Dia tu memerangi di kedirian. Dia tak nak umat dia ni, kita ni ada kedirian diri, mengakui ada kedirian diri. Itu Rasulullah menegaskan. Ada yang dinyatakan dalam Quran yang lain pula, tegas kepada orang-orang, tegas terhadap kufar, asyidda wa alal kufar. Itu pun Rasulullah beritahu juga. Dia mana-mana dia menyatakan kita ni dengan kedirian kita kena berperang dalam keadaan yang tegas. Tak mau yang lembik-lembik, tak mau. Ustaz pun ada perbincangan sebelum-sebelum ni kan. Jadi itulah yang sebenarnya dua yang dikatakan, iaitu dua kaitan iaitu buatlah penafian tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Jadi itulah yang Ustaz cakap tadi. Allah Ta'ala akan buka pintu pengenalan tadi tu. Kaitan dia untuk kita senang nak memahami. Bila kita tak ada diri kita, kita nakkan Allah SWT yang menghala tuju terus kepada Allah SWT. Allah Ta'ala bagi faham tadi tu. Dia yang memberi faham. Jadi pintu pengenalan tu Allah sentiasa akan buka. Kita jangan risau. Kita jangan memberat-beratkan keadaan. Jangan memikirkan memori sebenarnya, memori. Kita ambil ilmu ni, tak payah. Ilmu tu kita ketepikan. Kita yang mustahaknya dia. So penafian tu tetap nafi. Memang kita berperang. Berperang. Bukan saya cakap saya ni tidak berperang, tidak. Saya pun sama juga. Sama. Kita sama-sama
mengisytiharkan peperangan di dalam diri kita ni. Maknanya dalam diri kita ni kita kena perang habis-habisan. Hawa nafsu kita, hawa nafsu kedirian kita betul-betul tegas menghadapi peperangan tu. Jadi barulah kita nampak kalau siapa yang mematikan diri, siapa yang dah diberi faham, dah dibinasakan, difanakan oleh Allah SWT, mana dia nampak Allah yang kehadapan memerangi, bukan kita. Nampak tak? Itu yang sebenarnya. Jadi sekali lagi saya menyeru dua keadaan yang dikatakan buat penafian. Jangan jangan mengaku kita, jangan mengaku keakuan diri, lepas tu isbatkan dia. Semua dia je semua. Dia je belaka. Itu insya-Allah Allah SWT akan membuka olahan-olahan pengenalan, pintu-pintu pengenalan insya-Allah. Saya doakan rakan-rakan YouTube yang mendengar ni sentiasa diberi rahmat oleh Allah SWT. Kita ni diperkenalkan disebabkan apa? Kita ni diperkenalkan oleh Allah SWT disebabkan apa? Disebabkan rahmat Allah SWT. Bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita dengar kita pandai, tak. Disebabkan rahmat Allah SWT. Sebab kita nakkan Allah Taala itu, insya-Allah. Sekian sahaja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitulah tadi apa yang dia ucapkan daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Kudus yang keluar daripada saudara kita tadi. Hayati dan kita masukkan betul-betul masuk, itu rasakan tenggelam di dalam yang keluar daripada kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat Rabbi itu. Kita pindahkan ke dalam kesucian dalam diri kita, di mana tenggelam dalam lautan citra ilahiyat itu. Cahayanya kembali daripada cahayanya kepada cahaya Muhammad. Jadi situ apabila kita dapat dianugerahi oleh Allah, iaitu mati sebelum mati, maka dapatlah kita nanti kehidupan yang asli, kehidupan yang sejati dia panggil. Tapi kalau kita dibagi kita hidup tapi kita tak dapat kenal diri, kita tak kenal Allah, ataupun kita belajar sungguh-sungguh, Allah anugerahkan kepada kita mati sebelum mati, itu maknanya kita dah mendapat kehidupan yang sejati. Apa makna kehidupan sejati? Ahadun jati, wahidun jati. Ahad tu makna jati dia adalah ketunggalan, wahidun pun tetap ketunggalan. Kun makna kun, jadilah jati itu tadi. Kun jati, jatilah makna bismil Allahus Samad. Maknanya bila dikatakan kun tu adalah kudrat dia, maka jadilah sekalian dengan bismillah Allahus Samad. Semua yang dijadikan menuju kepada Allahu, semuanya meminta, semuanya bergerak atas As-Samad. Samad dia atas tempat segala. Semua makhluk Allah pergi kepada As-Samad. As-Samad ni tempat meminta. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Yang tak boleh diseumpamakan. Lam yalid wa lam yulad, tidak dianak, diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan. Dia tetap. Apa pun yang banyak, semuanya sebenarnya dia tetap. Wa lam yakul lahu kufuwan, tetap dia. Walau dia nyata berapa banyak satu hari, juta-juta, tetap menunjukkan walam yakun lahu kufuwan. Itu kita dah sampai, itu baru kita tahu kehidupan setelah mati sebelum mati. Habis nak dapat mati sebelum mati tu, kita lihat orang masuk dalam kubur, kita lihat orang meninggal, kita tak mati kan sekali. Macam mana kita nak dapat? Kita hanya nyebut mati, mautu qabla antal maut, matikan diri kamu sebelum datang mati, sabda Rasulullah. Kita pandai sebut tapi kita tak memakamkan apa tu mati. Tu tadi. Jadi kita kena apa? Mati yang sebenar mati, ya Allah.
Sampai betul nanti datang malaikatul maut sampai dia sentap gitu. Itu masing-masingnya bagian. Kita nak dapatkan maqam tu bukan sekadar kita cakap Rasulullah sabda matikan diri kamu sebelum, bukan cakap je. Maqam kan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti rasai mati. Rasa mati itu bukan waktu datang nanti sakaratul maut. Rasa mati itu kena dirasai semasa kita ni rasa macam kita hidup. Sebenarnya kita tak pernah hidup. Mana itu kita harus merasai mati. Sebab kita berperasaan kita ni hidup. Maka itu disuruh kita mati.